Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Aku ingatkan aku punya live ni kena block. Hayo. Aku baru bangun tidur ni bosku. Apa kabar kamu semua? Banyak berita-berita tergempar hari ini bosku. Sangat banyak. Sekejap kamu ya. Ada lagi tek mata aku kan ni. Kamu tunggu aku kan ni dari tadi. Pakcik-makcik Otok Arong, sebelum kita buat live ni, korek taik mata masing-masing. Korek hidung masing-masing. Bersihkan telinga. Banyak berita tergempar ni. Ready kamu meletup ini kita punya TikTok. Berita tergempar yang pertama. Terus kita masuk gear 5 ya. Ready kamu ah? Wih, ramai itu sudah ni 500 orang. Bos Tambi, terima kasih bagi bunga. I love you Tambi. Muah. Ready kamu ah? Ketawa kita secara berjemaah. Ready kamu? Begini bah ceritanya. Duk bah banduan Najib tu masih tidak dapat pengampunan diraja. Pakcik Makcik Otok Arung. Memang ini berita tergempar ya. Sia-sia banduan Najib tu. Dia pergi mohon pengampunan diraja 2 September 2022 lalu. Sekalinya tiba-tiba Agung buat ucapan. Agung cakap, jangan salah guna pengampunan diraja sewenang-wenangnya. Ya Allah, malulah weh. Kena sindir dengan sangat tajam, dengan cukup pedas. Bikin malu 7 keturunan weh. Hari ini, 6 September 2022, hari Selasa, sangat sial. Masih Agung tidak bagi pengampunan diraja walaupun banduan Najib, banduan Rosma sudah hantar permohonan. Aku sudah cakap tidak ada pengampunan diraja. Tak percaya. Daripada 23 Ogos 2022 lagi aku kasi bocor rahsia ni. Nak kan? Takkah malu kena sindir? Viral hari ini. Tita Diraja Agung itu, Agung cakap tidak ada keistimewaan undang-undang untuk orang-orang yang sudah bersalah. Tambah sakit lah otak si Najib dalam penjara pakcik-makcik Otok Arung. Memang terlampau dupang, terlampau begot, terlampau talengong bah. Syok sendiri dia pergi minta pengampunan diraja sampai sekarang tidak dilayan. Iya, aku mau bagi tahu dengan kamu ini. Kesian bah banduan Najib itu sampai sakit perutnya dalam penjara. Sebab apa yang dia tunggu pengampunan diraja tu selama 14 hari memang tidak ada. Astaga naga dupang. Berehat sajalah kau dalam penjara itu. Kau buat sajalah penjara Kajang tu macam rumahmu sendiri bah. Yang kau pergi tambah kau punya kemaluan ini sampai kau kena sindir. Diketawakan bah oleh seluruh dunia sebab tidak ada pengampunan diraja. Merompak lagi kolaga, gatas, tamaha. Itulah terkejut banduan Najib tu. Kena smackdown bah oleh Agung hari ini. Malulah weh, Agung pun tak nak bersekongkol merompak 1MDB. Malulah kau. Agung pun memang sudah sindir terang-terang macam tu. Kalau tak tahu, malu lagi aku tak tahulah.
Aku ni tahu semua rahsia percaturan kuasa Malaysia ni. Kalau aku cakap begitu, begitulah. Nak sangat lawan kuasa agung, nak lawan kuasa kerajaan Malaysia, merompak ikut suka hati kau, ikut nafsu serakah kau, mampus. Tak dapat pengampunan diraja. Memang, ini tanda-tanda mati dalam penjara Kajang ini. Penjara seumur hidup. Cuba kamu fikir-fikirlah Pakcik-makcik Oto Arung. Kemarin Banduan Najib masuk hospital sebab usus dia ada masalah, perutnya ada masalah. Anaknya tadi mengaku bapa dia tertekan dalam penjara. Jadi bila bapa dia tertekan, dia punya perut dengan usus tu bocor, berdarah. Jadi cuba kamu tahu, cuba kamu fikir, cuba kamu jawab soalanku. Tadi Banduan Najib bukan saja dikasih malu tak dapat pengampunan diraja. Bosku diheret macam anjing kurap tau pergi mahkamah. Dia main wayang sakit-sakit dalam hospital, bosku tetap diwajibkan hadir oleh hakim-hakim dalam mahkamah sebentar tadi. Banduan tu ingat kalau dia masuk hospital tidak ada perbicaraan mahkamah. Tup-tap, hakim-hakim panggil juga Banduan tu yang sakit perut itu. Datang pergi perbicaraan kes rompakan 1MDB. 2.3 bilion ringgit. Sudahlah tak dapat pengampunan diraja. Disindir lagi. Diheret macam anjing kurap. Pergi mahkamah dalam keadaan sakit dan menderita. Tadi aku tengok Banduan ni dekat mahkamah. Ramai orang tak tahu kan. Tadi aku turun padam pergi mahkamah Kuala Lumpur. Melawat Banduan Najib. Memang bosku tu diheret macam anjing kurap ya. Kau tahu lah kan penjenayah ni memang dipandang hina sudah bah. Pakcik-makcik Oto Arung. Memang checkmate and game over sudah. Banduan Najib ni tak dapat pengampunan diraja. Dia tak dapat bebas daripada hukuman penjara. Masih lagi dalam penjara. Banduan Najib ni masih menderita sebab 35 kes jenayah rompakan dia tak ditutup oleh kerajaan agung. Apalagi masalah dia. Tertekan dalam penjara sebab memang penjara tu betul-betul penjara, bukan istana. Kesian, sangat kesian. Katanya bosku ini masuk bilik penjara VVIP, dapat layanan macam di istana. Tiba-tiba hari ini terhege-hege minta pengampunan diraja. Katanya bosku ni tidak ada melakukan kesalahan jenayah tetapi akhirnya melutut juga depan kaki agung, tak tahu malu. Mengaku salah baru dia minta pengampunan. Nah, sudah terlambat menangis darah. Memang tidak ada pengampunan diraja. Masinkan mulutku. Si botak ni masih hidup bebas. Koyak, marah. Aku ni tak ada kes jenayah merompak Pakcik-makcik Oto Arung. Memang susahlah masuk penjara si botak ini. Aku sokong ya Kerajaan Agung, Perdana Menteri ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang tidak bagi lagi pengampunan diraja kepada Banduan Najib. Kesian Banduan Najib tu 14 hari syok sendiri. Makan besi dalam penjara menunggu pengampunan diraja. Aku sokong kebijaksanaan agung, kebijaksanaan Perdana Menteri ke-9 kita ni. Memang 32 juta rakyat tak mahu bagi pengampunan diraja kepada Banduan Najib. Itulah baru 14 hari masuk penjara. Sudah tak tahan. Belum lagi 12 tahun dapat aku bayangkan. Boleh jadi gila. Bosku ni dalam penjara Kajang Pakcik-makcik Oto Arung. Ini antara berita-berita tergempar yang sangat-sangat mengejutkan Banduan Najib ya. Berita tergempar yang kedua. Ready kamu ya ketawa secara berjemaah? Okey. Sebentar tadi
Banduan Najib dapat pangkat baru dalam penjara Kajang. Kamu tahu ke apa dia punya jawatan itu? Siapa paling pandai tolong jawab sekarang. Tolong komen. Kamu rasa-rasalah apakah jawatan baru yang dianugerahkan oleh Kerajaan Malaysia kepada Banduan Najib Razak sebentar tadi? Siapa di sini yang cerdik, pandai, yang genius, bolehlah komen dulu sebelum aku jawab soalan cepu Masli. Apa ni, Banduan Najib jadi pegawai penjara? Jawatan ahli parlimen Kajang? Apa ni, jadi sifu kungfu panda? Tukang kebun? Apa ini, sapu sampah? Astagfirullah, CEO penjara. Apa kamu ni? Dupang-dupang. Menganjing betul kamu di sini ya. Menteri Keuangan penjara. Astagfirullah, aku tidak sangka kamu jawab begitu. Ya Allah, ya Tuhanku. Terkejut aku baca komen ni. Ya Allah, jadi ketua wadah penjara. Ya Allah, ya Tuhanku, presiden penjara. Ya Allah, sakit perutku. Apa kamu ni, gila ke apa? Cuci kaki banduan. Pelawak banduan. Astagfirullah, pembahagi makanan. Tukang urut. Ya Allah, aku baru mau tidur, kamu sudah bawa ke tempat cuci pinggan. Astaga, naga, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah. Kenapa tiba-tiba 1.100 orang ini? Biar betul. 1.100 orang menonton. Ya Allah, ya Tuhanku, apakah semua ini cuci tandas? Apa ini, ketua banduan? Bomo banduan. Astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuhanku, jahat kamu ni, mulut kamu ni kan. Aku mesti makan cili lah ini ya, kalah mulutku. Ya Allah, ya Tuhanku, TikTok ke penjara. Astagfirullahalazim. Supplier Supering penjara Kajang. Astagfirullah, jahatnya mulut kamu ni. Ya Allah, ya Tuhanku, kalah mulutku mah. Apa? Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kamu. Barista penjara. Iyalah kan dia suka minum Starbucks. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi guru sakau. Ya Allah, mengamuklah Raja Petra Lokman Adam. Baca komen-komen kamu ini. Tukang amput. Memang bosku tuh suka mengamput sebenarnya. Lubang jubu si Antan tu ya pun diamputnya. Aku rasa habislah lubang jubu banduan-banduan tuh. Diamputnya, diliwatnya. Jahatnya mulut kamu nih. Kurang ajar pak kamu nih. Penasihat ekonomi banduan. Astagfirullahaladzim. Oke, aku umumkan lah ya. Oke, jawaban kamu semua betul. Itulah jawatan-jawatan baru. Bosku dapat ya hari ini. Sebab tak dapat pengampunan diraja, jadi semua kerja dia dapat dalam penjara Kajang. Ada lagi satu jawatan ya. Dia jadi YB. YB, penjara Kajang.
Ini jawatan baru ya dalam negara kita. Satu-satunya banduan yang dapat pengiktirafan jadi YB dalam penjara Kajang adalah banduan Najib Razak. Aku terkejut baca berita tu. Walaupun banduan Najib sudah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun, banduan Najib dilantik menjadi ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat dalam penjara Kajang. Memang pelik lah pecah rekod pecah rekod dunia negara kita ni. Lepas ini ya, siapa di sini berangan mau jadi YB, kau masuk penjara Kajang. Automatik kau boleh jadi YB macam banduan Najib. Kalau kau mau jadi YB dekat negara ni, senang saja. Kau mau rompak puluhan bilion ringgit, lepas tu disumbat dalam penjara, terus dapat title YB penjara Kajang. Terkejut seluruh dunia baca berita tu. Dalam undang-undang dan perlembagaan kita ini first time ya, banduan boleh jadi YB dalam penjara Kajang. Dah tahan baku baca berita tu. Pelik bin ajaib, banduan yang dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dilantik jadi YB balik. Terlampau gila sudah kan bosku tu dalam penjara. Terlampau boring sudah. Dia tak tahu sudah buat kerja apa. Jadi dikasih sedap lah perasaannya. Dipujuk-pujuk lah oleh kerajaan. Iyalah Najib, jadilah kau YB dalam penjara Kajang. Janganlah kau risau. Tidak kau dipecat. Janganlah kau tertekan sampai masuk hospital. Kami lantik kau jadi YB. Ha. Jadi bolehlah lepas ini banduan Najib pakai blazer, pakai necktie dalam penjara Kajang. Dalam bilik penjara dia hari-hari. Berucap syok sendiri, buat perbahasan. Macam dekat parlimen kan. Nak sangat jadi YB kan sampai mati. Dalam penjara pun jadi YB. Terkejut semua ahli-ahli parlimen dengan jawatan baru. Najib Razak ini. Menganjing betul kerajaan kita ini. Dia bagi jawatan YB kepada banduan sebentar tadi. Baru saja hilang jawatan dia sebagai ahli parlimen pekan. Tiba-tiba jadi YB lagi dia kali kedua dalam penjara. Jadi sebab itulah Pakcik-makcik Otuarum bolehlah banduan Najib tu lantik diri dia sendiri jadi Perdana Menteri ke-10 dalam penjara Kajang. Senang kan dapat jawatan baru? Kau masuk je dalam penjara Kajang tu. Kau nak jadi king kah? Kau mau jadi kong kah? Kau mau jadi Perdana Menteri kah? Kau mau jadi ahli Dewan Rakyat kah? Boleh. Kau mau jadi apa? Mau jadi tukang potong rumput kah? Tukang buat keropok super ring kah? Kau mau jadi tukang buat air Starbucks kah? Boleh. Memang bebas. Apa-apa pekerjaan kau boleh buat dalam penjara Kajang. Tidak dilarang ya, Pakcik-makcik Otuarum. Jadi kita ni sambil kita menyampaikan berita-berita tergemparkan, sambil tu ketawalah kita. Janganlah terlampau serius. Hidup di dunia ni kan sementara, ketawalah kita. Iyalah, banduan Najib tu masih tidak dapat pengampunan diraja sampai sakit kepalanya, sakit otaknya. Berita tergempar yang ketiga ya. Selesai pasal banduan Najib ni. Toyol Aziz penyamun tabung haji. Seperti yang aku ramalkan kemarin dekat TikTok ya. Ada batai mata aku ni, aku bersih dulu ya. Sekejap. Toyol penyamun duit tabung haji. Kalah juga hari ini. Seperti apa yang aku ramalkan. 10 hari berturut-turut sudah ni. Semua ramalanku betul. Tidak ada yang salah. Sakit kepala banduan Najib, banduan Zahid, banduan Rosma, banduan Bapak Hisap Darah. Banduan ini yang baru ni. Toyol penyamun tabung haji. Cuba kau bayangkan. Aku meramal kemarin. Kau tahu lah aku ni tukang ramal dalam TikTok. Sampai sakit hati penyokong Najib. Apa yang kau ramal ini? Berhentilah kau babotak meramal-ramal. Memang mulutmu masin bikin sakit hati betul.
Aku tembaklah kepalamu ni botak. Aku nak kisahlah kau mau tembak kah, kau mau bom C4 kah, kau sakit hati kah. Yang penting aku mau meramal juga dan aku mau bagi tahu dia punya keputusan. Semua kes jenayah rasuah Toyol Aziz Penyamun Tabung Haji telah diumumkan oleh 3 hakim Mahkamah Rayuan. Tak boleh tutup. Aku dah kata semalam, sampai kiamat kes rasuah Aziz Rahim tu, ahli parlimen baling tu, memang tidak ada satu orang pun yang paling berkuasa dekat dunia ni nak tutup kes mahkamah dia. Samalah dengan banduan Najib, banduan Rosmah, banduan Zahid ni. Memang tak boleh tutup sampai kiamat, pakcik-pakcik Oto Arum. Checkmate and game over. Aziz Rahim tu. 4 tahun dia merayu dekat Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan. Checkmate and game over. 3 kes jenayah rasuah bernilai lebih 5 juta ringgit. Ada banyak bukti-bukti dia. Tidak ada masalah kecacatan teknikal undang-undang pun. Tidak salah tuduh pun. Memang betul pendakwaan tu. Jadi hakim-hakim, 3 hakim, kasih checkmate and game over Aziz Rahim itu. Kamu kenal ke itu? Bapa Toyol Penyamun Tabung Haji, geng bosku juga. Terkejut dia sampai dia lari daripada wartawan-wartawan sebab betul ramalan tu Fazli Syamat. Memang betul cakapku semalam, kemarin. Tak boleh tutup kes Mahkamah Aziz Rahim itu. Memang confirm ini. Tanda-tanda masuk penjara Kajang. Menemani banduan Najib, banduan Rosmah, banduan Zahid Ponorogo. Malulah, sangat malu. 3 orang hakim bagi kekalahan rasmi. Menolak permohonan ahli parlimen UMNO, ahli parlimen baling bernama Aziz Rahim. Kata 3 orang hakim, tidak ada merit undang-undang untuk tutup kes jenayah rasuah kamu. Aziz Rahim, aku tahu kau tengok video ni. Viral bah Aziz Rahim ni dalam TikTok, dalam YouTube. Kena maki oleh 32 juta rakyat. Cukup bayangkan kemarin aku buat live. Hakim pun sebiji skrip dia dengan si botak ni. Analisis undang-undang aku tak pernah salah. Memang betul. Kalah teruk. Kalah dengan sangat-sangat memalukan. 3 orang hakim setuju dengan Fazli Syamat. Tak boleh tutup kes jenayah rasuah kamu, Aziz Rahim. Memang kau bernasib malang, Bapak Toyol Penyamun Tabung Haji. Memang sial, cukup sial. Ini tanda-tanda mati dan mampus dalam penjara ya. Ambil nombor awal-awal. Lepas ni giliran kau, Aziz Rahim, menikmati bilik penjara VVIP dalam Istana Kajang. Siap-siaplah minta cuti sakit. Bagi tahulah, ya Arif, saya gastrik. Ya Arif, usus sebelah kiri saya berdarah, Yang Arif. Ya Arif, lubang jubu saya berdarah, Yang Arif. Saya tak boleh datang mahkamah. Ya Arif, lubang telinga saya berdarah. Tengok sejuk Fazli bercakap, Ya Arif. Ya Arif, lubang hidung saya bernanam berdarah, Ya Arif. Ya Arif, saya punya jantung sakit, Ya Arif. Buat pemeriksaan dekat Institut Jantung Negara, Ya Arif. Saya tak boleh menjalani hukuman penjara, Ya Arif. Ya Arif, tolong tutup kes mahkamah saya, Ya Arif. Buatlah alasan-alasan yang champion sikit. Alasan paling meletupkan, kau bagi tahu sejalan dengan hakim. Paling kuranglah lubang pantatmu berdarah. Itu memang bolehlah tangguhkan perbicaraan mahkamah, tangguhkan hukuman penjara. Macam bosku, senang saja dia masuk hospital. Ya Arif, saya tersiksa menderita dalam penjara. Tak biasa tidur atas lantai sampai perut saya sakit, Ya Arif. Saya nazak nak mampus dan Ya Arif. Tolong bawa saya pergi hospital, Ya Arif. Ya Arif, tak tahan tinggal dekat penjara. Ya Arif, bawa saya pergi hospital cepat-cepat. Usus saya berdarah, Ya Arif. Silap-silap semua organ-organ saya berdarah dalam badan saya. Pandai betul bah toyol-toyol perompak ini main wayang ya. Kasih lambat-lambat hukuman penjara, kasih lambat-lambat perbicaraan mahkamah, tapi tetap juga diheret macam anjing kurap.
Pergi mahkamah. Nah, kau tengok babosku tu. Dalam keadaan sakit ya, ususnya berdarah, lubang jubunya berdarah, perutnya berdarah. Tetap juga dibicarakan dekat mahkamah tadi, kes rompakan 2.1 bilion ringgit Pakcik Makcik Oto Arum. Jangan main-main dengan hakim-hakim sekarang. Hakim-hakim kita ganas. Hakim-hakim pun tak kisahlah kau ada buasir kah dekat lubang jubuh kau. Kalau kau memang ada kes mahkamah, datang pergi mahkamah. Tak payahlah minta MC kah, minta sijil cuti sakit kah. Tak payahlah kau berlaku nak mati setengah nazak kah. Tak kiralah ada buasir kah dalam lubang jubur kau, atau batang kemaluan kau tu memang bengkak kah. Kalau kes mahkamah tu tak boleh tutup lah ya. Banduan Najib. Oh, Banduan Aziz, toyol penyamun. Tabung haji yang koyak rabak sebab kalah-kalah. 10 hari berturut-turut sudah ini. Pemimpin-pemimpin UMNO, toyol-toyol penyamun penyangak laknatullah ni kalah saja semua ramalan si botak ini. Betul bah. Aku pun tak tahulah kenapa semua ramalan aku betul. Aku pun tak tahulah kenapa hakim-hakim tu kan ikut aku punya skrip ini. Yalah bah, mungkin aku ni pun memang, yalah aku tahulah terlampau pandai ni susah juga bah, bikin sakit hati. Netizen dah UMNO. Susah juga kalau terlampau jenis ini dalam TikTok. Diikut cakap kita oleh hakim-hakim. Dihantar Ban Najib tu pergi penjara. Rosma kalah. Bung Mokhtar dengan bini dia. Yang paling kebal lah itu Bapak Hisap Darah. Kalah juga. Ini tiba-tiba hari ini. Aziz Rahim kalah juga. Sebab mulut masin si botak ini bah. Memang bikin sakit jiwa lah si Jupazli ni kan. Tak pandai berhenti bah mulutnya Pakcik Makcik Oto Arum. Dia tak pandai tutup mulutnya. Membebel sejak kerjanya dekat TikTok, dekat YouTube. Sampai sakit bah jiwa si Najib dalam penjara Kajang. Habislah ini kali Pakcik Makcik Oto Arum. Dalam keadaan banduan Najib ini. Tidak ada pengampunan diraja sampai sekarang. Ini fakta ya. Kamu tulis apa yang aku cakap ini. Tidak ada lagi pengumuman daripada yang di Pertuan Agong itu Oto Arum Rayang. Untuk pengampunan diraja kepada Banduan Najib Razak itu Oto Arum. Ini fakta ini. Penat sudah menunggu 3 juta UMNO. Bilalah ada pengampunan diraja ni. Bilalah dibebaskan Banduan Najib. Tidak ada. Aku sudah cakap. Inilah takdir Allah. Banduan Najib itu ada lagi 35 kes bah. Jenayah rompakan dia yang masih tidak ditutup oleh Kerajaan Agung. Macam mana bah mau dapat pengampunan diraja? Mau dapat pangkat Tun Pun Agung tak bagi sampai sekarang. Kamu perasan ke ini tidak ada bah pengampunan diraja ini. Tidak ada pangkat Tun dibagi untuk Banduan Najib, Banduan Rosma. Malah pangkat Datuk Seri dorang sudah ditarik balik oleh Istana Selangor. Istana Negeri Sembilan. Budak-budak tadi kah orang-orang tua yang tak ada pendidikan pun faham bah barang ini. Sudah checkmate in game over bah Banduan Najib ni. Tidak layak sudah jadi ahli parlimen. Sudah hancur bah ni. Sudah terkubur legasi politik Najib Razak ini. Tidak layak sudah bertanding PRU 15. Tidak layak bah sudah ni jadi Perdana Menteri ke-10. Kena maki, kena hina, kena ketawa sebab terlampau overconfident. Syok sendiri terhege-hege minta pengampunan diraja. Ini lagi Aziz Rahim ini. Kabelnya terlampau besar. Dia ingat kalau kabelnya besar, kes mahkamah dia boleh ditutup. 9 kes jenayah rasuah, jenayah pengubahan wang haram. Aziz Rahim tidak mahu ditutup oleh 3 orang hakim Mahkamah Rayuan. Ini kekalahan kedua Aziz Rahim ni ya, Pakcik Makcik Oto Arum. Kekalahan kedua. Sebelum ini dia merayu dekat Mahkamah Tinggi pun kena tolak. Merayu dekat Mahkamah Session pun kena tolak. Ini memang perompak, memang tak ada kemaluan weh. Overconfident syok sendiri. Dia ingat Kerajaan Agung, Kerajaan Ismail Sabri mau tutup ke kes mahkamah diorang ini. Aku dah kata rahsia sulit, maklumat sulit tu bukan cobaan. Apa yang aku cakap selama ini, intelligent information tu memang betul bah.
Kerajaan Agung Kerajaan Ismail Sabri tak mahu tutup. Beratus-ratus kes jenayah rompakan toyol-toyol perompak yang tidak ada kemaluan ini. Mau berapa kali lah bah, sedangnya lah bah bahasa Melayu ku untuk dipaham. Betul bah ini barang, bukan wayang, betul, bukan cobaan. Oh, banduan Najib, banduan Rosma, banduan Zahid. Kau tengok bah Zahid Ponorogo tu. Kena smackdown juga dalam perbicaraan mahkamah hari ini. Kesian, sangat kesian ya toyol-toyol perompak ini. Mahu perangkap Kerajaan Agung Kerajaan Ismail Sabri, sekalinya dorang yang terperangkap. Sangat-sangat lawak ya. Aku yang tahu semua rahsia ni kan. Hanya mampu ketawa sajalah. Hei, sia-sialah bah toyol-toyol penyambung penyangap pengkhianat petualang banduan penjenayah ni. Mau perangkap Kerajaan Agung Kerajaan Ismail Sabri. Sudah awal-awal diperangkap, tak boleh tutup kes mahkamah. Awal-awal tidak ada pengampunan diraja. Dupang bak kamu ini show sendiri. Mencatur kuasa dalam negara Malaysia. Banduan Najib. Oh, banduan Zaid. Kemarin, Rosma, Lokman Adam, pemimpin-pemimpin UMNO berkempen di kawasan Parlimen Pekan Pahang. Merayu minta pengampunan diraja. Agung pun tak datang. Perdana Menteri Ismail Sabri itu pun tak datang. Pergi Majlis Perhimpunan Pengampunan Diraja untuk banduan Najib di Pekan Pahang kemarin. Kenapa Agung dengan Perdana Menteri tak datang, Rosma? Sebab Agung dengan Perdana Menteri malas bah. Mau layan kamu ni pasal pengampunan diraja. Kalau kalah tu kalah lah bah. Memang tak boleh, sudah diselamatkan. Kalau sudah memang perompak itu memang tetap perompak lah sampai mati dalam penjara. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Pengajarannya janganlah kamu bangga jadi perompak lepas tu tak tahu malu. Tak ada kemaluan, tidak ada batang telur, tidak ada biji telur. Overconfident, tebalkan kulit muka macam kulit bawi. Minta pengampunan diraja depan aku dan Perdana Menteri. Sekalinya dibuang pergi tong sampah. Astagfirullahalazim. Paci-paci otoaro. Allah sudah cakap, merompak ni berdosa besar. Oh, ustaz-ustazah sesat dalam TikTok. Ustaz-ustazah palsu, Allah sudah cakapkan. Mencuri merompak dia dijanjikan neraka jahanam. Dupang bagamu ini, beka perompak-perompak lanatullah. Yang tidak dapat pengampunan diraja. Astagfirullahalazim. Kenapa bak kamu ini? Tak kamu percaya cakap si botak ini? Aku sudah cakap Allah hancurkan pemimpin yang sombong. Temberang merompak harta rakyatnya dan negaranya. Tengok tak dapat pengampunan diraja. Terbeliak mata banduan tu dalam penjara. Apa tidak ada pengampunan diraja? Berputih mata bang. Bergigit jari. Apa? Tak ada pengampunan diraja. Bapak, aku tidak bagi pengampunan diraja untuk aku ini. Nah, baru kau ingatkan tinggi langit kuasa Allah tu macam mana. Bukan kaleng-kaleng tu Agung dengan Perdana Menteri tu. Kau tak boleh cakap pusing-pusing kasih bodoh-bodoh. 3 juta ahli UMNO bolehlah kau kencing-hancing banduan Najib dalam Facebook, dalam TikTok. Tapi Agung dengan Perdana Menteri kau tak boleh kencing-hancing. Itulah terlampau overconfident dapat pengampunan diraja. Sekalinya, sudah 14 hari. Tidak ada pengampunan diraja. Kata Lokman Adam,
Ampun, beribu-ribu ampun tuanku. Sempena sambutan kemerdekaan 31 Ogos. Najib confirm dapat pengampunan diraja tuanku. Sekalinya Lokman Adam kena tangkap, kena dakwa dekat mahkamah. Bukan pengampunan diraja yang Lokman Adam dapat. Bertambah lagi kes jenayahnya dalam mahkamah. Terus Kerajaan Agung tangkap si Lokman Adam. Ya Allah ya Tuhanku, syok sendiri bah kamu ni. Kalau kamu tak faham lagi bahasa istana, bahasa Melayu ni, yang Agung ucapkan, aku tak tahulah. Tak tahu lagi mau cerita macam mana. Ya Allah ya Tuhanku. Orang Jepang pun faham bah bahasa Melayu Istana Agung itu. Tak faham bahasa ke? Tak reti bahasa. Agung tak nak bagi pengampunan diraja. Dah banyak kali dah Agung bagi signal, bagi sindiran ni. Tak faham lagi ke? Itulah kan kita ni jangan terlampau gilakan dunia, Najib Razak. Tak guna kau menangis dalam penjara Kajang tu minta pengampunan diraja. Tangisan air mata kau tu, air mata darah sekalipun. Sampai sekarang Agung tak bagi pengampunan diraja. Menangis darah macam mana pun. Rosma Mansur, anak-anak banduan Najib ini, Lokman Adam, Raja Petra. Tidak ada pengampunan diraja, kesian. Memang sangat-sangat kesian. Kami rakyat ni faham bah ni bahasa-bahasa Melayu Agung di Istana Negara, bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa sindiran yang cukup halus, yang cukup sopan, yang cukup bijaksana dilontarkan oleh Agung. Malu masuk gua Lokman Adam, Raja Petra, 3 juta Liamno, Hisham Jalil. Apabila Agung sindir pasal, tidak ada sesiapa di sini boleh gunakan pengampunan diraja ni sewenang-wenangnya. Tidak ada keistimewaan undang-undang. Keadilan Islam perlu ditegakkan. Pemimpin yang berkuasa tak boleh menghukum rakyat secara zalim yang tidak ada jenayah. Kau fahamlah bahasa Agung tu ya. Selama ni kau banduan Najib, kau tangkap aku tiap-tiap tahun. Rakyat biasa, rakyat kecil, rakyat miskin macam aku ni, si botak ni. Kau serbu rumahku jam 3 pagi tiap-tiap tahun. Sekalinya, Agung tekan butang. Hari Selasa masuk penjara Kajang. Hari Selasa tidak ada pengampunan diraja. Mampus kau, syok sendiri. Teruskanlah jadi Perdana Menteri ke-10 dalam penjara Kajang tu ya, banduan Najib. Teruskanlah jadi wakil rakyat, jadi YB dalam penjara Kajang tu. Kami sokong kau jadi YB dalam penjara Kajang. Bermula hari Selasa ni. Kami sokong kau jadi PM ke-10. Nak jadi king, makanlah kek puas-puas dalam penjara tu. Kau cakap dalam penjara tu kau dapat layanan VVIP. Buat apa pula tiba-tiba kau terhege-hege minta pengampunan diraja? Kau cakap hidup kau dalam penjara tu selesa. Makan sedap-sedap. Ini nak minta pengampunan diraja apa cer? Tolong jawab. Penjara Kajang tu namanya penjara, bukan istana. Mau berapa kalilah aku cakap barang ni. Siapa yang buat cerita hikayat dongeng itu? Banduan Najib masuk istana. Ada bilik istana. Mana ada istana kepala bapak kau? Najib tu tertekan sampai anak Najib mengaku. Najib kalau tertekan memang dia punya usus tu sakit, perutnya sakit. Meletup terus ususnya. Macam kena bom C4. Tak faham lagi. Polis-polis sudah bagi statement dalam penjara Kajang. Tidak ada karpet merah, tidak ada layanan istimewa untuk banduan Najib ni. Sebab tu 3 juta Liamno meroyan macam orang gila dekat TikTok. Ampun tuanku, bagi pengampunan diraja tuanku. Baru 14 hari, sudah minta pengampunan diraja. Kenapa kau tak minta pengampunan diraja untuk banduan-banduan lain tu? Yang sudah bertahun-tahun, beratus tahun dalam penjara Kajang. Kasih habislah dulu hukuman penjara 12 tahun ni. Lepas tu mintalah pengampunan diraja. Kami boleh luluskan. Faham? Ni baru 14 hari, belum lagi habis hukuman penjara, sudah minta pengampunan diraja. Ini paling lawak ni. Kata anak banduan Najib.
Ayah saya ini mungkin diangkat kedudukannya, darjatnya oleh Allah. Seperti Nabi Muhammad dan Mandela. Anak banduan Najib yang amat aku hormati. Nabi Muhammad SAW tak pernah merompak macam bapa kau. Berhenti kau menghina Nabi Muhammad. Nama Nabi kau jual? Terlampau gila juga keturunan banduan penjenayah perompak nombor 1 di dunia ni. Nabi Muhammad tak pernah merompak harta rakyat, harta negara. Sepanjang hidup Nabi Muhammad menjadi Nabi akhir zaman. Pandai-pandai pula kau kasih sama bapak kau dengan Nabi Muhammad. Sejak bila bapak kau jadi Nabi? Gila syok sendiri. Bikin malu. Sudahlah tak dapat pengampunan diraja. Tiba-tiba dia kasih samanya bapaknya tu dengan Nabi Muhammad. Nelson Mandela tu. Hero dunia tu tak pernah merompak di Afrika. Dia pejuang untuk membebaskan orang-orang kulit hitam yang dijajah oleh orang kulit putih. Mau berapa kali lah kita cakap ini. Mandela bukan masuk penjara sebab merompak macam bapa kau. Gila kah apa ini? Nabi-nabi yang masuk penjara tu bukan sebab merompak macam bapa kau. Bapa kau ni berpuluh-puluh bilion merompak sampai agung pun malu nak bagi pengampunan diraja. Ni beratus-ratus kes jenayah rompakan. Sejak bilalah Nabi Muhammad, nabi-nabi kita ni setaraf dengan banduan iblis, pengkhianat, petualang, perompak, penyangga ni, bapak sakau ni. Kurang ngajar biadab. Jual nama Allah buat sumpah laknat. Jual nama Nabi. Untuk sedapkan hati diri sendiri. Sebab bapak kau tu memang musuh nombor 1 negara. Musuh nombor 1 Islam. Sejak bila Allah suruh bapak kau merompak. Sejak bila Nabi Muhammad suruh bapak kau merompak ini. Sampai masuk penjara ni. Kurang ajar biadab. Pandai-pandai kamu ni ya. Bagi ajaran-ajaran sesat kepada orang muda generasi baru macam kami. Makin tua makin dupang. Kamu orang-orang tua ni. Kamu ingat kami ni bodoh kah? Nak jual nama Nabi? Nak jual nama Tuhan? Nak jual nama Islam? Jual nama Melayu? Merompak. Sampai tak dapat pengampunan diraja. Kurang ajar ini. Kamu ni orang kafir ke apa? Nak jual-jual nama Nabi Muhammad? Sepatutnya kamu ni 7 keturunan masuk penjara. Kamu tahu kah? Merompak hari-hari. Makan duit haram sampai perut buncit. Main drama-drama air mata. Jual nama Nabi Muhammad. Jual nama Nelson Mandela. Bagai langit dan bumi tu. Perbezaan banduan. Toyol kaki kepit pondan dengan Nabi Muhammad. Kami ni pun pendosa. Tapi tak pernah kami cakap kami ni sama taraf dengan Nabi Muhammad. Kami ni pun pejuang rakyat. Tapi tak pernah lah kami kasih sama level dengan Nelson Mandela. Nelson Mandela tu, tidak ada satu orang tokoh di dunia ni pun, zaman baru ni yang boleh menandingi perjuangan Nelson Mandela. Minta puji ke apa ini? Sudah kau dimaki hamun oleh rakyat dekat semua media sosial. Syok sendiri tak dapat pengampunan diraja. Semua 42 kes jenayah kerajaan agung pun tak nak tutup. Tak sedar diri kah? Pergi beli cermin banyak-banyak. Cermin 7 keturunan kamu tu. Kamu tu bukan keturunan Nabi Muhammad. Kamu keturunan iblis syaitan dajjal lanatullah. Main bomo-bomo sihir. Tak tahu malu. Sembah iblis syaitan dajjal untuk kekayaan dunia. Untuk dapat jawatan Perdana Menteri. Tak tahu malu kah kamu ni? Siapa bah sokong kamu ni? Perompak saja yang sokong perompak. Aku mau bagi tahu dengan kau ini. Banduan toyol perompak kaki kepi pondan. Agung dan raja-raja pun tak sokong kau. Perdana Menteri ke-9 pun tak sokong kau merompak. Agung dan raja-raja pun tak bagi pengampunan diraja. Marah koyak. Jangan terlampau kau menjilat perompak ni sampai kau jual nama Nabi Muhammad. Jangan terlampau. Agak-agak juga kau simpan dulu dupangmu tu. Serius bah aku. Tiba-tiba si botak ini serius bah. Baru saja tadi kita ketawa. Ingat ya. Nabi Muhammad tu kekasih Allah. Banduan si ketua toyol kaki kekepit pondan tu. Kekasih iblis, syaitan dan dajjal lanatullah. Harap maklum. Kerja-kerja merompak ini kerja iblis.
Kerja syaitan, kerja dajjal. Nabi Muhammad sendiri mengharamkan merompak mencuri harta rakyat negara. Tiba-tiba kau kasih sama bapak kau dengan Nabi Muhammad. Tolong makan ubat sakit mental ya. 7 keturunan perompak penyamun laknatullah ni. Nabi Muhammad sendiri berdakwah beratus-ratus tahun di bumi Allah ni, menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah Islamiah. Mana boleh merompak kau di bumi Allah ni? Sebab itu bapak kau hancur PRU 14. Hilang jawatan Perdana Menteri. Bapak kau kalah 9-0. Hakim-hakim Islam, hakim-hakim bukan Islam, kasih kalah bapak kau. Memang terbukti merompak. Sampai mati tu bapak kau meringkuk dalam penjara Kajang. Aku beritahu sama kau. Menghalalkan dosa-dosa merompak sampai jual nama Nabi Muhammad. Okey, steady kita. Puas aku maki hamun toyol-toyol perompak laknatullah ni, menjual nama Islam, menjual nama Allah. Buat sumpah laknat sekalinya mereka dilaknat oleh Allah, disumbat dalam penjara dunia. Memang kena balut ni kau-kau. Kurang ajar bah. Memberak kepala 32 juta rakyat, makin dikasih biar ni. Syok sendiri dia jual nama Nabi tu untuk merompak. Marah? Tak ada guna kau marah di sini. Aku masih bebas ini. Kau yang masuk penjara Kajang, Banduan Najib. Kami ni tak takut masuk penjara. Kau mereput dalam penjara sebab tak dapat pengampunan diraja. Bertaubat kau minta pengampunan daripada Allah. Tak serik-serik, tak ada menyesal merompak ini sama 7 keturunan dia. Hari-hari makan duit haram rompakan YNDB. Mengamuk sudah penyokong-penyokong Banduan. Si ketua toyol kaki kepik pondan tu lah. Merompak tu jangan terlampau dupang. Buat sumpah laknat tu jangan syok sendiri. Minta pengampunan diraja ni. Janganlah kau macam anjing kurap melutut depan kaki agung tu. Sia-sia. Aku bagi tahu sama kau. Sekarang kita cakap pasal Zahid Ponorogo. Ada yang tanya tadi, bila Zahid Ponorogo masuk penjara? Untuk makluman, Pakcik-makcik Oto Arung, 10 hari lagi, giliran Toyo Lanun Ponorogo check-in penjara Kajang. Ya, 15 September 2022, tarikh keramat. Untuk Toyo Lanun Ponorogo itu, yang sakit kepala sebab kerajaan agung masih berkuasa di Putrajaya. Toyo Lanun Ponorogo laknatullah tu sakit kepala dia. Tidak ada PRU 15, tidak ada pembubaran parlimen. Toyol Ponorogo memang tidak ada PRU 15. Sekarang kami ni sedang sibuk hantar kamu pergi penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Sekarang ni giliran kau, 10 hari 10 malam lagi. Kau akan merasmikan penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Sebentar tadi 40 kes jenayah rasuah. Projek-projek rasuah Zahid Hamidi dibongkarkan buat kali terakhir. Timbalan Pendakwa Raya kata, terbukti Zahid Ponorogo meminta dan mengambil wang rasuah lebih 40 juta ringgit daripada syarikat kroninya bernama syarikat UKSB. Yang ketinggalan kereta api perbicaraan mahkamah ni ya. Yang di sini dupang-dupang malas membaca laporan mahkamah ni, untuk makluman Pakcik-makcik Oto Arung yang cerdik pandai. Sebentar tadi Zahid Hamidi kena smackdown kau-kau dalam mahkamah. Ya. Dibogelkan dan ditelanjangkan bulat-bulat. Si Toyo Lanun Ponorogo tu kantoi menerima wang rasuah lebih 42 juta ringgit daripada syarikat kroninya bernama syarikat UKSB.
Jadi antara bukti-bukti kukuh ni, pertama, Zahid Ponorogo buat modus operandi, suruh tauke-tauke dia, tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, hantar wang rasuah. Jutaan ringgit sampai mencecah puluhan jutaan ringgit. Di rumahnya jam 10 malam. Inilah projek-projek toyol di waktu malam. Sepanjang dia jadi timbalan Perdana Menteri, jadi Menteri Dalam Negeri, si Toyol Ponorogo tu minta rasuah daripada tauke-tauke syarikat UKSB. Terlampau tamak, terlampau larak, terlampau gatas, terlampau talengong, tak pandai makan rasuah. Allah tak tidur pakcik-pakcik Oto Aru. Allah kasih kantoi Zahid Ponorogo dalam Mahkamah Malaysia hari ini terbukti. Tauke-tauke Zahid Hamidi sendiri mengaku depan hakim. Zahid Hamidi meminta dan menerima wang rasuah lebih 42 juta ringgit dalam mata wang dolar Singapura, mata wang US dollar dan mata wang asing yang lain. Ini 40 kes jenayah rasuah. Secara prospek confirm kalah lagi. Hukuman penjara 500 tahun. Mati sia-sia. Tidak ada pengampunan diraja. Tamat riwayat politik Zahid Ponorogo sampai kiamat pakcik-makcik Oto Arung. Aku tahu Zahid Hamidi sedang tengok TikTok panas ini, video panas ini. Seterusnya 47 kes jenayah rompakan duit Yayasan Akal Budi. Juga puluhan jutaan ringgit. Ini bukti dia, tak payahlah aku ulang 100 juta kali. Kamu tahu juga pakcik-makcik Oto Aru. Banduan Zahid Ponorogo sendiri menyerahkan bukti-bukti dokumen transaksi dia mencuri dan merompak secara sistematik duit anak-anak yatim, duit fakir miskin, duit untuk dakwah-dakwah Islam dalam Yayasan Akal Budi. Ini bukan saya yang kata. Zahid Ponorogo yang mengaku dia bagi dokumen-dokumen bukti sepanjang siasatan SPRM. Memang Zahid Ponorogo tanpa dia sedar, dia serahkan dia punya tengkuk leher ni untuk disembelih oleh SPRM, oleh hakim yang adil lagi bijaksana. Sangat-sangat dupang, memang confirm check-in penjara Kajang 10 hari lagi. Sebab terang-terangan bukti-bukti kukuh Zahid Hamidi merompak diserahkan oleh Zahid Hamidi sendiri. Ini memang kerja gila. Awal-awal senang lenang kaya raya bersama keturunan mereka. Tetapi hujung-hujungnya dihancurkan oleh Allah sampai terpaksa mengaku sendiri merompak depan SPRM, depan hakim. Bukti ini di hujung jari. Senang jumpa bukti rompakan Zahid Ponorogo dalam Yayasan Akal Budi. Hujung jari dia punya bukti. Orang dupang saja tidak jumpa bukti rompakan ni. Peguam-peguam Zahid Hamidi sendiri mengaku. Depan hakim, depan SPRM, depan Timbalan Pendakwa Raya sepanjang 4 tahun perbicaraan mahkamah. Dia punya anak guam bernama Zahid Hamidi telah menyerahkan bukti-bukti rekod bank macam mana Zahid Ponorogo merompak dan mencuri duit Yayasan Akal Budi. Jadi aku terus teranglah.
Memang tidak selamat ya Zahid Ponorogo. Kedudukan dia sangat-sangat bahaya. Wahai 3 juta toyol dalam parti timbangan. Aku bagi tahu awal-awal. Sangat-sangat seram hukuman penjara dan denda untuk Zahid Ponorogo ni jika dia kalah 15 September 2022. Semua rahsia-rahsia sulit. Keputusan kes mahkamah di dunia ini, si botak satu-satunya yang tahu Pakcik-makcik Otto Harul. Tangkap lagi si botak. Banduan Najib, banduan Zahid Ponorogo yang takut mati dipenjarakan seumur hidup oleh Kerajaan Agung dalam penjara. Itulah nak sangat bermain api dengan Kerajaan Agung. Nak sangat main api dengan Kerajaan Ismail Sabri. Nak sangat bermain api dengan si botak dan 32 juta rakyat. Sekarang, siapa yang susah tak boleh tidur malam? Kaulah. Oh, banduan Najib, banduan Zahid Ponorogo. Memang masin mulut Ju Pazli ni. 10 hari berturut-turut. 2 minggu berturut-turut. Memang semua ramalan si botak ini benar-benar belaka. Kata orang-orang UMNO, si botak yang masuk penjara. Tapi aku hairan juga, kenapa aku nak masuk penjara lagi ni? Kata 3 juta ahli UMNO, aku yang masuk penjara. Tiba-tiba banduan Najib yang masuk penjara sampai tak dapat pengampunan diraja. Kesiannya kan? Apa yang sudah berlaku ni 3 juta ahli UMNO? Boleh tak korang tolong jawab? Kenapalah aku ni masih hidup bebas main TikTok, main YouTube ini, bah? Terkejut juga seluruh dunia. Si botak ini tiap-tiap tahun ini ditangkap oleh banduan Najib, banduan Zahid Ponorogo. Tapi sial, cukup sial. Tiba-tiba Allah yang hantar banduan Najib pergi penjara Kajang sampai sekarang. Checkmate in game over kan? Itulah merompak lagi ya. Tidak aku larang kamu merompak. Tidak aku larang kamu mencuri dalam negara ni. Tapi kalau kantoi depan agung, depan raja-raja, depan 32 juta rakyat, galilah lubang kubur awal-awal dalam penjara Kajang itu. Ndak aku larang kamu rompak bilion-bilion, puluhan-puluhan bilion ni. Ikut suka hati kamu lah. Kalau itulah memang lagak gatas nafsu serakah kamu di dunia ni. Tapi kalau kantoi, beginilah nasib banduan Najib, banduan Rosbah, banduan Zahid Ponorogo. Checkmate in game over sudah ni. Happy ending. Happy ending. Kita punya percaturan kuasa dunia ni. Tidak ada satu orang pun yang paling berkuasa di dunia ini. Yang mahu tolong kamu banduan Najib, banduan Zahid, banduan Rosmah. Toyol-toyol perompak penyamun-penyangak yang syok sendiri. Melobi depan Kerajaan Agung untuk dapat pengampunan diraja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun hancurkan kamu satu persatu. Itu pun kalau kau nampak barang ni. Kami orang Islam ni, kami sanggup lagi dibom C4 daripada kami dipaksa-paksa untuk sokong banduan Najib, banduan Zahid Ponorogo, banduan Rosmah ni. Kami bagi tahu awal-awal ya, kami lebih sanggup ditangkap, disumbat dalam penjara dunia ni daripada kami dipaksa-paksa menyembah kaki perompak penyamun-penyangak ni, banduan Najib, banduan Zahid Ponorogo, belagak macam Tuhan depan Kerajaan Agung, depan Kerajaan Rakyat, depan Ismail Sabri. Belagak macam dorang lah yang paling berkuasa dalam dunia ni, dalam negara ni. Apa sudah jadi? Agung dan Ismail Sabri tak nak tolong kamu. Ini fakta. Fakta ni memang terlalu kurang ajar dan biadab.
Ini kebenaran, memang kebenaran tu terlampau kurang ajar dan biadab Pak Cik Makcik Oto Arung. Memang ini tamparan maut. Terimalah hakikat ni. Kerajaan Agung Kerajaan Ismail Sabri tidak mahu tutup beratus-ratus kes jenayah rompakan. Banduan Najib, banduan Zahid, banduan Rosma, banduan Bung dan bininya, banduan si Toyol Aziz penyamun tabung haji, banduan Toyol Jolo tu yang lari lintang pukang pergi negara China. Tidak ada pengampunan diraja. Berhentilah syok sendiri. Kau nak tukar Agung 100 kali kah? Kau nak tukar Raja-Raja 100 kali kah? Kau nak tukar Perdana Menteri 100 kali kah? Oh bosku, kau nak tukar Perdana Menteri 100 kali? Tidak ada satu orang pun yang boleh tutup kes mahkamah kamu ni sampai kiamat. Nasi sudah jadi bubur. Sudah terlambat nak tutup kes mahkamah ni. Itulah. Nak sangat lawan Jupazli Syamat yang bercakap ni kingmaker. Politik Malaysia. Generasi baru di dunia ini. Tak percaya? Kau tengok tu aku berjaya hantar kau pergi penjara Kajang hari Selasa. Masinkan mulutku. Kau tangkap lagi si botak. Sini kau datang pergi rumahku jam 3 pagi. Botak ini tidak takut mati, tidak takut miskin. Tidak takut masuk penjara didakwa dekat mahkamah dunia ni. Memang masuk perangkap besar. Kau tak dapat pengampunan diraja tu sebab si botak lah. Kau tak dapat tutup kes mahkamah kau tu. Kau kalah semua kes mahkamah dengan geng-geng toyol kau tu sebab si botak lah. Buat jahat lagi. Terlampau jahat kan? Kau pergi lagi ikut nasihat iblis, syaitan dan dajjal tu. Kena tipu kau oleh iblis, syaitan dan dajjal bosku. Pergi kau. Kau sembah duit-duit haram tu. Kau sembah dunia ni. Nak sangat bertuhankan dunia, pangkat, kekayaan haram kan? Kau bawa lah pergi lubang kubur kau dalam penjara Kajang tu bosku. Selamat menikmati kekayaan dalam lubang kubur penjara Kajang, lubang kubur neraka Jahannam Allah. Kena tipu kau kan oleh Tok Bomo sihir kau. Semua tipu. Bomo-bomo kau pun tak boleh tolong kau. Pergi kau. Hello darling, can I advise you something? Bini kau tu pun yang paling kuat. Dia punya bomo di seluruh dunia. Tak boleh tolong kau. Bini kau pun kalah dalam mahkamah, bosku. Kau tanya aku lepas ni siapa masuk penjara Kajang? Kembar siam kau, bosku. Zahid Ponorogo. Masin di mulutku. So, itu sahaja Pak Cik Makcik Oto Arung. Tak maulah aku bercakap panjang-panjang. Nanti sakit jantung bosku Najib dalam penjara Kajang. Nanti sakit jantung 3 juta Ali UMNO tengok pembongkaran rahsia sulit ni. Diorang ni kan tidak boleh terima kenyataan Agung memang tak bagi pengampunan diraja sampai sekarang. Agung memang tak tutup pun kes-kes mahkamah ni. Toyol-toyol perompak pengkhianat penjenayah ni. Jadi selamat maju jaya ya. Banduan Najib, banduan Zahid Ponorogo, banduan Rosma, banduan Bung dan istrinya, banduan perompak UMNO ni ya. Belilah batu nisan, belilah kain kapan putih, belilah keranda mayat awal-awal. Memang seumur hidup, check in penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Tidak ada pengampunan diraja. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Checkmate and game over. 100 kali banduan-banduan toyol perompak yang masuk perangkap sendiri dalam penjara Kajang dan penjara Sungai Buloh. Oi, jangan lupa ya kasih balik duit rompakan itu. Kalau kamu tidak kasih balik bosku Najib, bosku Rosma, Zahid Ponorogo, jangan mimpi boleh dapat pengampunan diraja. Sampai matilah kau, sampai tualah kau 100 tahun dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Game is over bosku. Terima kasih. Jumpa lagi.